Masuk. Tak boleh masuk lah pakai email, personal email. Mesti pakai email sekolah. Tak boleh masuk. Mesti pakai email sekolah. Email MOE tu. Okey, kita mula. Tak mau buang masa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana hadir ke kelas Cikgu Nik. Okey, Sains tingkatan 4. Hari ini kita akan belajar tajuk. Okay, please get ready with your textbook, everyone. Kita sambung lagi pembelajaran kita daripada semalam. Jadual berkala unsur moden. Okay. Muka surat. Buku teks muka surat 171. Tolong bersedia dengan buku teks. Di samping tu saya akan tunjuk slide lah. Okay. Bab 7. Hari itu kita dah belajar 8.1 asas jirim. Kita sudah imbas berkenaan apa itu molekul, atom, bahan ion, dan juga kita go through contoh-contoh yang ada sekitar kita. Kita sudah tengok macam mana susunan elektron di dalam atom. Okay, sebuah atom yang neutral, yang tak ada charge, yang bukan ion, macam mana susunan dia. Ingat lagi susunan? 2, 8, 8 ya. Boleh ingat tu? Okey, kita juga sudah belajar susunan oktet. Susunan, mana susunan oktet tadi? Sekejap, mana dia? Oh, tak ada. Tak apalah, hilang dah. Jadual berkala moden. Okey, susunan oktet ni dalam sini, jadual berkala moden. Kita sudah cover juga sebahagian daripada tajuk 8.2 pada pembelajaran yang lepas. Kita dah tengok dalam jadual berkala ni, kita ada kumpulan. Okey, kita ada kumpulan. Okey, berapa kumpulan ada dalam jadual berkala? Tolong jawab. 18. Yes, ada 18 dan ada berapa kala dalam jadual berkala unsur moden? 6 7. Ni nampak tu nombor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 kala. Okey, kita ada 7 kala. Dan unsur-unsur logam duduk di sebelah mana? Tolong jawab, unsur-unsur logam berada di sebelah mana? Kiri ke, kanan ke, tengah? Kiri yang cikgu. Kiri lah. Apa yang tu macam tak confident. Apa yang lagi? Kiri. Duduk sebelah kiri. Jawab saja. Duduk sebelah kiri. Nak tu macam tak pasti. Benda dah jelas dan terang. Kawan masih lagi tak pasti. Okey. Unsur logam duduk di sebelah kiri jadual berkala. Manakala unsur bukan logam berada di sebelah mana? Kanan. Yes, sebelah kanan. Okey. Unsur bukan logam. Manakala unsur separa logam berada di tengah-tengah. Alright. Kita dah belajar semalam. Okey, ini kumpulan.
Kumpulan ada 18. Dan kumpulan terakhir namanya gas nadir. Kumpulan 17 halogen. Okey, logam-logam bumi berada di kumpulan 1 dan 2. Logam alkali kumpulan 1, logam alkali bumi kumpulan 2. Ini nama-nama yang common. Okey, common group. Kumpulan-kumpulan yang biasa. Kadang-kadang dia tanya dalam exam ni sebab benda ni biasa sangat. Okey, color ada 7 color. Kita ada siri lantanida dan siri actinida. Okey, ini pun perlu tahulah nama dia. Okey, sifat logam yang disusun dalam jadual berkala daripada kiri ke kanan, macam mana perubahan dia? Sifat logam berubah. Okey, sifat-sifat logam dalam unsur-unsur dalam jadual berkala, sifat kelogamannya beransur-ansur berkurang. Daripada kiri sangat tinggi sifat logam. Okey, sifat logam ni apa? Boleh mengalirkan arus elektrik, boleh mengalirkan haba, itu sifat logam. Okey, keras, sifat logam. Okey, dari sebelah kiri kamu bergerak ke arah kanan, sifat logamnya semakin lemah. Okey, sampai ke sebelah kanan sekali, dia bukan logam. So, dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Bukan tak boleh, lemah untuk mengalirkan arus elektrik. So, prinsip susunan unsur dalam jadual berkala, di sini kita stop semalam saya rasa. Okey, susunan elektron. Oh tak, kita dah belajar yang ni. Okey, proton. Nombor proton adalah bilangan proton. Kena ingat tu, nombor proton adalah bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Okey, berapa banyak biji proton yang ada dalam nukleus? Okey, bersamaan dengan nombor proton. Kalau nombor proton tu 7 lah. Mana dia? Ni ya, mana tadi? Kalau nombor proton dia besar kan. Nombor proton tu atas. Okey, nombor proton dia 12, magnesium. Cuba tengok. Saya nak tanya ni. Noralia. Noralia, nombor magnesium ni 12 atas ni. Maksudnya apa? Berapa biji proton dalam nukleus dalam magnesium? Dalam atom magnesium? Cuba jawab. 12. Yes, itulah. Okey. Nombor yang ada ni, titanium. Titanium, siapa lagi nak jawab? Mahalakshmi. Titanium, berapa proton ada dalam nukleusnya? 22. Yes, 22. Macam itulah. Okey. Proton, nombor proton merujuk kepada bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Bagus. So, susunan elektron. So, elektron disusun secara macam ni. Skala. Skala pertama, skala kedua, skala ketiga dan seterusnya. Banyak lagi skala. Kalau untuk atom-atom berat, okey, atom yang mempunyai banyak proton, banyak elektron, so kita panggil atom-atom berat. So untuk atom-atom berat, skala dia lagi banyak. Ini ada 3 saja. So ini adalah unsur-unsur ringan. Unsur ringan ada sedikit saja proton dan sedikit saja elektron. Sebagai contoh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elektron. Ini adalah unsur ringan, 11 elektron. Dan elektron disusun secara 2, 8, 8 dan seterusnya. So untuk petala yang pertama mesti diisi dengan 2. Ingat lagi saya ajar semalam. Okey, petala kedua 8. Dan petala seterusnya 8 lagi. Tapi kalau tak ada 8, kalau ada 1, 1 saja. Okey, ikut kepada bilangan elektron yang dia ada. So, cara menulis susunan elektron adalah 2.8.1. Okey, itu nombornya. So, bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua dan 8 elektron dalam petala ketiga.
Okey, nombor proton. Okey, ada susunan elektron duplet. Duplet ni bila elektron dia ada 2 sahaja. Kalau elektron dia ada 2 sahaja dan dia duduk pada petala pertama, kita panggil ia adalah susunan elektron duplet. Dan ia stabil. Okay, stabil ni maksudnya apa? Maksudnya tak ada elektron boleh berpindah. Tak ada elektron boleh keluar daripada petala. Kekal kat situ. Okay, dia stabil. Dan juga tak ada elektron boleh diambil oleh atom ini. So, atom ni stabil. Stabil dan dia tak boleh mendermakan elektronnya dan juga dia tak boleh menerima elektron daripada luar. Okay, dia stabil. Okay, susunan oktet juga. Okay, oktet juga stabil. So ingat dua benda ni, duplet dengan oktet adalah susunan elektron stabil. Kena ingat benda tu. So oktet ni macam mana? Oktet ni daripada perkataan octopus, tahu octopus? Octopus ada 8 dia punya tangan tu. Okay. Oktet tu 8 lah. Okay, 8. Petala ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala paling luar. Okay. Petala paling luar, petala terluar lengkap dengan 8 elektron. Maka dia adalah susunan elektron yang stabil. Yes, susunan oktet. So maksudnya tak ada elektron boleh keluar dan juga tak ada elektron boleh masuk ke dalam atom ini, Ne. Ne ni unsur apa? Sodium. Sodium. Seterusnya, pembentukan ion positif dan ion negatif. Ini kita stop semalam. Kita stop dekat duplet dengan oktet. Jadi hari ini kita sambung. Pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, kita baca. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey, banyak-banyak atom. Okey, elektronnya tak stabil. Okay, yang stabil sikit saja. Ini, yang duplet itu dimiliki oleh helium dan oktet dimiliki oleh sodium, Ne. Betulkan saya kalau saya salah. Ne itu sodium, kalau tak silap saya. Kita cek balik. Kalau salah tolong komen. Okay. Seterusnya, banyak atom kebanyakan tak stabil. Kenapa tak stabil? Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. So dia tak stabil, dia nak jadi stabil. Okay, macam mana dia nak jadi stabil? Okay, untuk stabil, elektron mestilah penuh dalam susunan petala. So ini penuh. Contohnya 2 penuh. Okey, petala terluar dia 8 penuh. So yang mana tak cukup 2 atau 8 tu dia mesti cukupkan. Okey, dia mesti cukupkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan berusaha untuk menyukupkan elektron-elektron pada petala paling luar tu. Kalau petala paling luar tu perlukan 8 elektron, tapi dia ada 1 saja, dia kena cari lagi 7. Supaya dia lengkap dan dia stabil. Bila dia stabil baru dia tak kacau orang. Tak kacau orang. Macam mana elektron atom kacau orang, kita tengok. Okay. Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluar kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Okey. Ada 2 cara. Sama ada dia menderma, okey, dia mendermakan elektron yang ada pada petala terluar dia kepada atom lain, dia dermakan. Okey. Ada 1 elektron kat luar kat petala paling luar dia tu. Kalau ada kasi tak stabil, dia resah, gelisah, tak stabil hati dia. Okay. Jadi dia terpaksa lepaskanlah sebiji elektron. So elektron tu pun pergilah kepada atom lain. Okay, baru dia stabil. Okay, atau menerima elektron. Okay, dia kena cukupkan. Contohnya dia ada 6. Okay, dia ada 6 elektron pada petala terluar. Dia perlukan lagi 2 baru dia stabil. So dia menerima elektron daripada atom lain. Okay.
So ada setengah elektron yang dermakan, so ada setengah elektron yang menerima. Baguslah macam tu, seimbang. Ada yang menderma, ada yang menerima. Okay? Seimbang. Okay? Allah, Tuhan ciptakan alam kita ni seimbang. Okay? Ada yang putih, ada yang gelap. Okay? Ada yang manis, ada yang masam. Okay? Ada yang kaya, ada yang miskin. Okay? Ada yang lebih, dia dermakan. Ada yang kurang, dia terima. Macam tu. Okay? Seterusnya, hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So, dia perlu mencapai kondusi duplet ataupun kondusi oktet. Barulah dia akan stabil. Apa tu duplet? Duplet tu, kalau dia satu petala saja, siapa lagi ni nak masuk ni? Vishal, tak boleh. Pakai email lah. Email sekolah. Vishal nak masuk. Apa tadi? Duplet. Kalau atom tu perlukan 2 saja, dia ada 3, dia lepaskanlah 1. Tinggallah 2. Okey. Oktet pula dia perlukan 8. Macam mana nak membayangkan tu? Boleh bayangkan tak? Ada orang boleh bayangkan? Ini macam high level nak imagination. Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercaj yang disebut sebagai ion. Okey, di sinilah datangnya ion. So ion, unsur-unsur ni, atom, bila kita sebut atom, dia adalah neutral. So atom berubah menjadi ion apabila dia sudah mendermakan satu elektron. Dia sudah mendermakan elektronnya kepada atom lain ataupun dia sudah menerima elektron daripada atom lain. Baru dia jadi ion. So bila dia mendermakan elektron, maksudnya dia hilang satu E, dia hilang satu charge. Maka dia akan menjadi positif ion. Okay, dan apabila kalau dia menerima elektron, maksudnya dia ada lebih charge negatif. So dia adalah negatif ion. Okay. So dia negatif saja yang boleh didermakan, elektron saja yang boleh bergerak. Okay, nukleus, dalam nukleus tu ada proton. Proton tu positif. Okay, ada neutron neutral, dia tak ada charge. So di dalam nukleus, proton tak bergerak. Proton stay inside the nucleus forever like that. But the only particle that can move around is electron. So elektron saja yang boleh keluar dan masuk. So dalam kes atom-atom yang tak stabil, apabila dia dermakan elektron, dia kehilangan satu charge negatif. So sekarang proton sudah ada 8 contoh. Okay. Dia hilang 2 elektron, dia jadi positif 2. Nantilah, panjang lagi cerita dia. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. So, dia dermakan elektron. Dia bagi pada orang. Dia bagi kepada atom lain elektron dia. Maka dia kehilangan elektron. Bila dia sudah kehilangan elektron, dia ada lebih charge positif dalam diri dia. So, dia jadi ion positif. Manakala ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okay, dia terima elektron, maka dia ada lebih elektron, lebih charge negatif, maka dia jadi ion negatif. Kalau kamu perasan, disebut dalam ayat ni, atom unsur logam. Okay, untuk ion positif. Ion negatif, atom unsur bukan logam. Jadi maksudnya sini, kebanyakannya ion-ion positif tu hanya boleh terbentuk daripada unsur-unsur logam. Manakala ion-ion negatif terbentuk daripada unsur-unsur bukan logam. Di mana unsur logam? Di mana unsur bukan logam? Tengok balik jadual berkala kita. Mana jadual berkala? Ni dia. Okey, unsur logam yang kala kuning. Unsur bukan logam yang kala biru. So yang kala kuning semua ni, semuanya yang tak stabil lah. Yang stabil kita jangan kira. Okey, contoh yang stabil ni, hidrogen stabil. Hidrogen ke? Sorry, helium. Mana helium? He. He kan stabil tadi ke saya silap? Saya minta maaf lah. Kerana saya ni loklak juga.
Ya, stabil. Mana stabil? Octet. Nah, ni. He, yes. He stabil. Okay, He stabil. Mana He? He mana? Cuba tengok He. He sini. So, dia stabil. Na mana lagi Na kan yang stabil tadi. Na. Siapa jumpa Na bagi tahu? Oh ni Na. Na natrium. Bukan sodium. Saya ni salah juga. Natrium. Okay, natrium stabil dia ada 11. So 2, 8, 10, 1. Ya ke? Ne, bukan Na, Ne. Mana Ne? Ne. Cuba cari Ne, anyone? Nampak tak Ne? Bawah He. Ni bawah He, betul. Ada 20. 9, 10. Oh, dia ada 10. Okay, ada 10 proton. Maksudnya ada 10 elektron. Okay, 2 di petala pertama, 8 di petala kedua. So, dia stabil. Okay, helium dengan apa ni? Natrium. Ne apa nama tak tahu. Dia stabil. Jadi, yang tak stabil, yang color biru ni, yang ni lah CNOF tak stabil. PSCI, SEABR, ini tak stabil. IXC dan seterusnya yang tak stabil. Yang ni pun semua tak stabil ni. Tak stabil. Bergantunglah macam mana awak susun. Saya pun tak boleh nak kenal pasti yang mana stabil, yang mana tak stabil. Kita kena tahu susunan dia. Susunan dalam petala. Kita teruskan. Mana tadi? Oktet sudah. Okey, sini. Okey. So, kebanyakannya unsur logam menderma, unsur bukan logam menerima elektron. So, unsur bukan logam lebih cenderung untuk menjadi ion negatif sebab dia terima elektron. Manakala unsur bukan logam, dia dermakan elektron, dia hilangkan sebiji elektron atau 2 biji atau 3 biji elektron dia supaya dia stabil dan dia bertukar menjadi positif ion. So, kena ingat situ, ada dia punya pattern kat sini. So, kebanyakannya logam positif, kebanyakannya bukan logam akan menjadi negatif. Kita tengok yang sini, atom magnesium. So, magnesium dia ada 12 proton dan 12 elektron juga. Okay? Supaya dia jadi atom. Neutral atom. Jadi, dalam keadaan ni dia tak stabil. Kerana pada petala paling luar dia ni, nampak ni yang paling luar ni, petala ketiga dia ni, ada 2 sahaja elektron. Sedangkan dia perlukan 8 untuk menjadi oktet. Jadi apa dia perlu buat? Dia perlu dermakan 2 elektron dia. Dia lepaskan 2 elektron dia tu. Adalah atom lain yang akan terima atom yang perlukan 2 elektron tu. Maka dia menjadi magnesium positif 2. Kita buat kurungan macam ni. Ion magnesium 28. Macam tu cara tulis. Okay. Pembentukan ion positif magnesium 2 positif. Macam ni cara tulis dia. Okay. Tengok contoh lain. Atom klorin. Klorin ada ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So dia ada 17 elektron. Dia ada 17 proton. Okay, pada asalnya. Tapi dalam keadaan ni dia tak stabil. Tak stabil kenapa? Kerana pada petala paling luar ni dia tidak dapat susunan oktet. Okay, dia tak dapat oktet. Jadi, instead of melepaskan banyak elektron, lebih senang dia terima elektron. So, dia terima 1 elektron. So, ingat klorin bukan logam. Nampak pattern dia. Magnesium logam mendermakan dan dia jadi ion positif.
Tapi klorin bukan logam. Dia akan menerima satu elektron supaya dia mencapai oktet. Okey, dia terima satu elektron. Dari mana dia ambil? Entahlah, dari sini kot. Sini 2. Tak kisah mana-mana pun. Asal ada je dia akan ambil. Okey. Dia masukkan dalam petala dia, dapatlah 8. Ion klorida 288. So, satu elektron ni dia ambil daripada luar. So, dia sudah ada lebih satu elektron. Maka dia bercharge 1 negatif. So, jadi Cl negatif 1. Cl negatif. Tak ada 1 lah sebab 1 tak tulis pun tak apa. Kalau 2 kena tulis. Kalau 3 kena tulis. Okey, ada sebarang soalan? Soalan ada? Tak adalah kali. Okey, itulah contoh. Okey, 2 contoh saja dia bagi untuk menerangkan ion. I wish they give more example. Tak apalah. Kita cuba tengok kalau ada soalan. Atau kita nak masuk terus isotop. Nak masuk terus isotop ataupun nak berhenti setakat tu? Kita berhentilah. Boleh tak? Boleh tak tolong jawab? Boleh. Boleh. Okey, rehat. Pasal dah dekat pukul 3. Okey, masa untuk rehat, untuk solat, untuk tadi dah banyak belajar kan. Saya minta maaf sangat. Pagi-pagi saya tak boleh. Pagi tu saya terlampau sibuk sangat. Okey. Maaf sangat. Saya harap kita akan jumpa lagi pada hari Ahad. Okey, hari Ahad tak ada masalah pasal pukul 10. Kita jumpa hari Ahad. Sekian sahaja untuk hari ini. Kita ambil gambar dulu sekali. Okay. Ready? Camera on boleh? Jaya Harif sudah on. Lagi? Ada lagi? Nak on? Tak ada. Okay lah. 1, 2. Alright. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Thank you, cikgu. Bye-bye.